Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sambung pembelajaran kita pada hari ini untuk bab 7, proses dan kesan luluh hawa untuk part yang terakhir. Okey, jadi apa yang kita mau belajar hari ini? Hasil pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan melalui contoh sekurang-kurangnya 1 daripada 4 kesan luluh hawa fizikal terhadap pandang darat gurun panas dan tropika lembap. Yang kedua, menjelaskan melalui contoh sekurang-kurangnya 2 daripada 5 kesan luluh hawa kimia terhadap pandang darat gurun panas dan tropika lembap. Yang ketiga, menjelaskan melalui contoh sekurang-kurangnya 1 daripada 2 kesan luluh hawa biologi terhadap pandang darat gurun panas dan tropika lembap. Jadi mudahnya ni kita mau tengok kesan kepada luluh hawa fizikal, kesan kepada luluh hawa kimia, kesan kepada luluh hawa biologi. Okey. Okey, jadi pertama kita tengok luluh hawa fizikal. Okey, luluh hawa fizikal ni kita tengok yang pertama kepada kawasan gurun dahulu. Kita tengok nanti ni kawasan gurun dan juga kawasan tropika lembap. Jadi pertama kita tengok kawasan gurun. Jadi kesan luluh hawa fizikal ni untuk kawasan gurun, pertama adalah pembentukan gurun batu dan gurun pasir. Apa gurun batu, apa gurun pasir? Okey, kalau kamu tengok dekat gambar raja ni, ini adalah gurun pasir. Maksudnya gurun yang bentuk pasir. Ini adalah gurun batu. Maksudnya dia berbatu lah. Kau nampak kan beza gambar ni kan? Okey, jadi macam kita tahu gurun ni, yang cikgu kasih tahu, suhu di gurun ni ekstrim. Maksudnya suhu ekstrim tu apa? Malamnya terlampau sejuk, siangnya terlampau panas. Jadi bila malam terlampau sejuk, batuan itu akan mengecut. Bila siang terlampau panas, batuan itu akan mengembang. Jadi proses kembang kecut. Kembang kecut lama-lama menyebabkan pecah. Dia pecah melalui 3 cara. Masih ingat kalau kembang kecut ni? Pengelupasan, maksudnya dia punya luaran sejak, pemecahan bongkah, maksudnya batuan itu pecah dalam bentuk batuan berbongkah-bongkah atau segi empat, dan penyepaian berbutir, iaitu batuan itu menjadi berbutir-butir. Jadi benda-benda ini atau proses kembang kecut ini telah menyebabkan pembentukan gurun batu dan juga gurun pasir. Okey, bukan sejak kembang kecut, penghaburan garam juga yang berlaku dalam rekahan batuan akan menyebabkan batuan pecah. Masih ingatkah penghaburan garam macam mana? Penghaburan garam ni adalah apabila garam yang berada dalam batu, rekahan batuan mengembang dan lama-lama menyebabkan batuan itu pecah. Jadi dia juga menyebabkan gurun batu dan gurun pasir. Jadi ingat, kesan luluh hawa fizikal yang pertama dia akan bentuk gurun batu, gurun pasir. Ingat, batu pasir, batu pasir. Ingat, kalau kita mau buat rumah, kita akan perlukan batu, kita perlukan pasir. Jadi ingat, gurun batu, gurun pasir adalah kesan daripada luluh hawa fizikal. Jadi ada dua contoh yang kita boleh ingat, dataran tinggi Colorado yang di bawah ni, dan juga gurun Thar India, gurun Thar. Ingat Thor tu, ingatlah pembentukan gurun batu dan gurun pasir ni. Boleh faham? Senang ya kan? Pembentukan gurun batu dan gurun pasir disebabkan oleh suhu ekstrim, mana kembang kecut yang menyebabkan terbentuknya yang itu. Okey. Kesan yang kedua kepada kawasan gurun ni kita boleh tengok adalah mendapan talus di cerun-cerun gunung. Okey, mendapan talus ni kita boleh jumpa juga masa tindakan frost. Masih ingatkah? Tindakan frost ni yang air masuk dalam rekahan, sejuk, beku, esoknya cair, beku, cair, lepas tu pecah. Jadi membentuk talus. Tapi untuk yang di kawasan gurun ni juga ada juga mendapan talus. So mendapan talus ni yang ni lah, yang batuan-batuan kecil ni, dia jatuh-jatuh daripada kawasan-kawasan gunung ni akibat luluh hawa. Jadi kita lihat sini, luluh hawa fizikal turut menghasilkan talus, iaitu serpihan kecil batu yang terluluh hawa yang dimendapkan di curun gunung. Okey, jadi ingat gurun Gobi. Itu satulah kau boleh ingat. Jadi kesan luluh hawa fizikal yang kedua kepada kawasan gurun kita boleh lihat adalah terbentuknya talus. Luluh hawa fizikal menghasilkan talus, iaitu apa talus ni? Serpihan kecil batuan yang terluluh hawa yang dimendapkan di cerun-cerun gunung. Okey, talus ni di cerun-cerun gunung lah, yang batuan-batuan kecil-kecil. Okey, contoh yang kita boleh ingat, Gobi. Okey, bagus. Sekarang kita tengok pula dekat kawasan tropika lembap. Kita masih kesan luluh hawa fizikal lah, kawasan tropika lembap. Okey. Banyak-banyak luluh hawa fizikal, jenis luluh hawa fizikal apa yang berlaku di kawasan tropika lembap? Ya, pasang surut sebab dia berkaitan dengan air kan. So, ingat pasang surut ni macam mana? Kita kaitkan dengan luluh hawa fizikal yang apa?
yang basah kering tu kan. Kalau air pasang, batu dia kasih basah. Bila air surut, batu tu akan kering oleh matahari. Jadi basah kering yang berlaku menyebabkan batuan tu kembang kecut. Lama-lama dia akan pecah. Jadi kalau kita boleh nampak dekat gambar sini, ini adalah batuan di pantai. Di sepanjang pantai. Jadi benda ni kalau air pasang dia akan kena air, betul kah? Kalau air surut dia akan kering. Jadi benda ni bila berlakunya berulang-ulang basah kering, jadi batuan itu akan pecah. Jadi dia akan pemecahan batuan di sepanjang pantai. Jadi beginilah. So kamu nampak batuan ni ada banyak batu, so dia akan mengalami pemecahan batuan di situ. Jadi contoh yang kita boleh lihat adalah batu pasir di sepanjang pesisir pantai Pasir Panjang di Pulau Redang, ataupun paling senang Pulau Lima Terengganu. Pulau Lima Terengganu, ingat, batu pasir di sepanjang pesisir pantai. Boleh? Pemecahan batuan di sepanjang pantai. Ingat, disebabkan oleh apa? Basah kering. Okey, pandai. Okey, yang kedua, kesan luluh hawa fizikal yang kedua adalah batuan syal. Membentuk batuan syal. Okey, pandai. Okey, batu syal ni dia akan menjadi peroi. Ingat batu syal? Masih ingat sikong? Ini si syal ni pasangannya. Itu adalah jenis batuan apa? Napan. Jenis apa? Plastik. Okey. Jadi ingat, kesan luluh hawa fizikal kepada kawasan tropikal lembap yang kedua adalah batu syal menjadi peroi. Jadi kejadian pasang surut tadi macam cikgu cakap, masa air pasang, batuan itu akan dibasahkan. Masa air surut, batuan itu akan kering. Jadi proses berulang-alik menyebabkan batuan itu terganggu, stres dia. Jadi dia akan pecah. Jadi menyebabkan kalau dekat batuan shell ni, dia berubah menjadi peroi. Peroi ni dia macam batuan tu, dia jadi macam batuan-batuan kecil, ataupun kita boleh katakan dia macam pasir tu. Okey, kamu faham? Kamu dapat bayangan? Batu tu bila dia mengalami proses luluh hawa fizikal melalui basah kering ni, dia akan pecah menjadi kecil-kecil ataupun menjadi pasir-pasir. Itu kita panggil peroi. Jadi kamu ingat macam gitu tak? Batuan syal menjadi peroi akibat basah kering. Contoh adalah Mersing Johor ataupun British Columbia Kanada dan Colorado Amerika Syarikat. Boleh ingat Mersing Johor je lah. Okey. Jadi untuk luluh hawa fizikal ni ada 4. 2 untuk gurun, 2 untuk tropika lembap. Kalau gurun tadi apa? Pembentukan gurun batu dan gurun pasir melalui proses apa? Kembang kecut. Okey, bagus. Contoh yang kita boleh ambil apa? Gunung Tar. Yang kedua adalah mendapan talus. Mendapan talus ni apa? Yang batuan berada di curun-curun gunung tu. Contoh gurun Kobi. Okey, kalau kawasan tropika lembap pula, apa yang berlaku? Dia ada 2. Yang pertama, pemecahan batuan di sepanjang pantai. Pemecahan batuan ni sebabkan apa? Sebabkan oleh basah kering yang berlaku di pesisir pantai itu. Contohnya apa? Yang paling senang tu yang cikgu suruh ingat. Pulau Lima Terengganu. Okey, yang kedua adalah batuan syal menjadi peroi. Dia sama proses yang sama dengan pemecahan batuan di sepanjang pantai tadi, iaitu melalui basah kering. Jadi batuan syal tu dia akan jadi pecah-pecah menjadi peroi, iaitu macam batuan yang kecil-kecil ataupun batuan yang jadi pasir. Contoh yang kita boleh ingat adalah Mersing Johor. Okey, boleh faham? Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang kita akan tengok pula luluh hawa kimia. Okey, masih ingatkan luluh hawa kimia ni? Luluh hawa kimia ni dia macam ala-ala sains lah. Cikgu sudah ajar kamu kan prosesnya. Okey. Luluh hawa kimia ni yang pertama kita tengok pula kesannya kepada kawasan gurun. Okey, pertama sama je macam luluh hawa fizikal tadi. Kesan pertama untuk kawasan gurun ni akan membentuk gurun batu dan juga gurun pasir. Okey, cumanya luluh hawa kimia ni dia tidak dominan berlaku di kawasan gurun. Dia jarang berlaku. Sebab dia ni maunya di kawasan-kawasan yang ada air kan. Tapi bila berlakunya hujan lebat sekali-sekala berlaku di situ, maka akan menggiatkan berlakunya luluh hawa kimia ni. Macam mana? Melalui proses larutan, pengkarbonan dan penghidratan yang lama-lama hasilkan gurun batu dan gurun pasir. Masih ingat kan? Cikgu ringkaskan lah. Larutan ni apabila air melarutkan mineral, di mana dia akan bentuk garam.
Kalau karbon adalah apabila asid bertindak balas dengan batu kapur yang membentuk kalsium bikarbonat. Dia ni akan membentuk macam gua macam gitu. Lepas tu yang ketiga adalah hidrat. Hidrat ni kamu kena ingat, mineral tu serap air dan dia mengembang. Lama-lama dia akan batu tu akan pecah lah. Dia akan membentuk liminat. Kamu kena tengok balik lah yang itu tu. Contohnya adalah gurun batu, gurun pasir yang akibat lulu hawa kimia ni adalah gurun Patagonia di Amerika Selatan. So ingat itu. Sama saja kan gurun batu dan gurun pasir macam dekat lulu hawa fizikal. Yang kedua adalah pembentukan tolls dan juga bonhat. Apa tolls ni? Apa bonhat ni? Okey. Sisa-sisa batuan yang tahan, yang tigas dengan lulu hawa dan akisan akan tertinggal dalam bentuk bonjolan dan itu kita panggil tolls. Maksudnya dia ni adalah batuan yang memang tahanlah daripada lulu hawa. Dia saja yang tahan dekat situ. Nanti cikgu tunjuk gambarnya. Kalau bonhat ni apa pula? Dia adalah bonjolan batu yang timbul daripada dalam bumi apabila batuan di sekitarnya terluluh hawa dan terhakis. Maksudnya bonhat ni, dia ni dulunya di bawah atau di dalam bumi. Tapi akhirnya batuan ini timbul disebabkan oleh kawasan sekitarnya itu terluluh hawa. Dia ibarat macam batuan tekanan lah, pelepasan tekanan kan yang kita belajar kat luluh hawa fizikal tu. Jadi contohnya adalah gurun Sahara. Ingatlah, pembentukan tolls, pembentukan bonhat. So ini adalah tolls tadi tu, yang batuan tigas tu. Yang lain kena luluh hawa, dia tetap dekat situ. Ini tolls. Boleh ingat kan? Okey, bagus. Okey, kesan luluh hawa kimia kepada tropika lembap ada 3. Sebenarnya ini kalau kamu ingat proses, kamu boleh ingat 3 ni. Senang. Dan kalau kamu dah ingat proses, kamu ingat yang ini, automatik kamu akan ingat proses tu. Okey, yang pertama adalah pembentukan tanilaterate. Okey, sebenarnya pembentukan tanilaterate ni kita boleh dapat melalui tindakan pengoksidaan. Pengoksidaan ni apa? Pengoksidaan ni apabila mineral batuan dia bertindak balas dengan ferrum atau besi ataupun ferrum bertindak balas dengan oksigen menghasilkan ferrum oksida, iaitu tanilaterate. Ingat, pembentukan tanilaterate ni adalah melalui pengoksidaan di mana ferrum atau besi bertindak balas dengan oksigen bentuk ferrum oksida dan itu adalah tanilaterate. Contohnya segitiga jengkah Pahang. Yang kedua adalah pembentukan kaolin. Pembentukan kaolin ni kita boleh dapat daripada proses hidrolisis. Okey, tindak balas antara mineral Vespa dengan air akan membentuk kaolin ni. Ingat, kalau kaolin ni adalah melalui hidrolisis. Hidrolisis tu adalah tindak balas melalui mineral Vespa dengan air membentuk kaolin. Contohnya di Sayong Kuala Kangsar. Okey, yang ketiga adalah pandang darat Karls. Tadi cikgu sudah kasih tahu kan awal tadi. Tindak balas di antara asid dan juga batu kapur ni dia akan membentuk kalsium bikarbonat, iaitu gua batu kapur. Dia juga boleh menghasilkan tindak balas lain seperti stalatit, stalamit, juga tiang kalsit dan sebagainya. Contoh gua Nia Sarawak, gua Tempurung Perak dan lain-lain lagi lah. So kamu kena ingat pandang darat Karls sejak dia akan membentuk di mana dia tindak balas asid dan juga batu kapur akan bentuk batu gua tu. Contoh kamu boleh ambil gua Nia Sarawak lah, senang, ataupun gua Tempurung Perak. Jadi ingat, kawasan tropika lembap dia akan buat pembentukan tanilaterate, pembentukan kaolin, pandang darat Karls. Kalau laterate ni adalah pengoksidaan, kalau kaolin ni adalah hidrolisis, kalau pandang darat ni adalah tidak balas di antara asid dan juga batu kapur. Okey, bagus. Jadi ini adalah gua Tempurung yang cikgu cakap tadi itulah. Okey, baiklah, kita tengok pula kesan luluh hawa biologi terhadap pandang darat gurun panas dan juga tropika lembap. Okey, ini yang terakhirlah. Yang ini mudah saja. Okey, kita tengok kepada kawasan gurun dahulu. Okey, luluh hawa biologi ni dia sama dengan luluh hawa kimia. Kurang dominan berlaku di kawasan gurun. Sebab di kawasan gurun ni kita kekurangan pokok tumbuhan, kita kekurangan haiwan pengorek tanah, kita kekurangan aktiviti manusia di kawasan sini. Okey, sebab dia gurun kan, mana ada benda tu kurang berlaku di situlah. Tapi bukan bermakna dia tidak berlaku, ada juga berlaku tapi pada tahap yang sangat kurang lah kalau kita bandingkan dengan luluh hawa fizikal. Contoh-contoh tempat-tempat yang boleh berlakunya luluh hawa biologi ni seperti di gurun Atacama, pantai Pasifik Amerika Syarikat, macam yang ada dekat dalam gambar ni lah.
Ini adalah gurun atau cama, salah satu luluh hawa biologi yang berlaku dekat situ. Okey, untuk kawasan gurun, kamu ingat itu je lah. Dia ni kurang dominan. Kalau ada pun contoh kita boleh tengok gurun atau cama. Okey, yang kedua kita tengok dekat tropika lembap. Okey, dekat tropika lembap ni, dia punya kesan adalah pemecahan batuan kepada serpihan kecil. Jadi senang je lah untuk biologi ni. Sebab memang fungsi luluh hawa memang membuat pemecahan batuan kan kepada serpihan kecil. Jadi itu kamu boleh ingat. Jadi pemecahan batuan kepada serpihan kecil ni boleh berlaku dalam beberapa cara. Yang pertama melalui aktiviti manusia, iaitu macam aktiviti kuari, pembinaan jalan raya, terowong dan juga peneresan bukit akan mempercepatkan pemecahan batuan kepada serpihan kecil. Kan luluh hawa biologi ni dia boleh berlaku disebabkan oleh dorongan-dorongan oleh aktiviti manusia, haiwan dan sebagainya tu, dan dia boleh berlaku sama ada dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk kimia. Jadi bila berlakunya macam aktiviti manusia ni, dia akan membuat mungkin rekahan batuan tu makin besar, maka air akan ada masuk ataupun akan melalui kembang sekecut semua tu lah. Jadi dia akan menyebabkan pemecahan. Okey, contoh macam di bukit di Cameron Highland Pahang. Okey, contoh lain adalah akar tumbuhan. Ingatkan macam mana akar tumbuhan ni? Akar tumbuhan akan masuk kepada rekahan, dia akan pecahkan batuan tu. Lepas tu haiwan pengorek seperti tikus, apa dia buat? Dia akan korek lubang yang menyebabkan batuan yang berdekatan dengan kawasan yang dia korek tu akan membuka rekahannya. Jadi bila terbuka rekahan, air akan mudah masuk, maka luluh hawa akan terhasil. Lepas tu pembebasan asid oleh bakteria semasa penyerapan zat pada batuan turut menguraikan batuan. Jadi kiranya untuk tropika lembap ni dia akan menyebabkan pemecahan batuan kepada serpihan kecil, dan kamu boleh bagi contoh proses luluh hawa biologi yang kita selalu belajar tu. Jadi mudahlah kan. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham lah. Kamu boleh tengok video ini balik bila habis sudah pembelajaran. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan perbincangan. Okey?